Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma Hadis 4142 di bawah hadithul ifk. Wa bihi qala haddathani Abdullah ibn Muhammad qala amla alayya Hisham ibn Yusuf min hifzih qala akhbarana Ma'mar an az-Zuhri qala qala li al-Walid ibn Abd al-Malik أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ قلت لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما: كان علي مسلما في شأنها فراجعوه فلم يرجع، فقال مسلما بلا شك فيه، وعليه كان في أصل العتيق كذلك. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, katanya Hisham bin Yusuf mengimlakkan kepadaku berdasarkan hafalannya. Katanya Ma'mar meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri, katanya Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan pernah bertanya kepadaku, apakah sampai maklumat kepadamu bahawa Ali termasuk dalam golongan orang yang menuduh Aisyah? Aku menjawab tidak. Malah dua orang daripada kaummu memberitahuku, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al-Harith, bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada mereka berdua, Ali telah mengambil sikap berdiam diri terhadap tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Lalu mereka kembali bertanya, tetapi beliau tidak berganjak, yakni daripada jawapan yang telah diberikan. Beliau tetap berkata musalliman, yakni mengambil sikap berdiam diri tanpa ragu tentang perkataan itu. Demikianlah ia tercatat di dalam nuskha lama Sahih Bukhari, atau demikianlah ia tercatat di dalam nuskha lama Az-Zuhri. Boleh juga begitu. Di sini hadis ini ni termasuk dalam saya rasa cukup satu ni saja pun cukup dah ini. Termasuk dalam hadis yang muskil. Muskil. Sebenarnya saya telah melihat sebelum ni beberapa terjemahan yang ada dalam bahasa Melayu pun, tapi saya banyak tak puas hati. Banyak tak puas hati dengannya. Dan sahabat-sahabat sekalian, termasuk juga hadis di bawah ni, terjemahannya itu banyak saya tak puas hati lah. Jika sahabat-sahabat peserta-peserta sekalian ada melihat terjemahan yang lain dan berbeza dengan terjemahan saya, ya memang saya pun tahu, tetapi sebenarnya saya tidak berpuas hatilah dengan terjemahan-terjemahan yang sedia ada itu. Jadi di sini secara tidak langsung saya telah memberi terjemahan saya sendirilah, menurut apa yang saya faham. Menurut apa yang saya faham.
Jadi hadis ni hadis 4142 ni. Memang kena teliti sedikit lah. Kena teliti sedikit. Dan saya akan bawakan saudara-saudara sekalian kepada beberapa kitab rujukan lah. Dan saudara-saudara boleh melihat sendiri. Kalau ada beberapa terjemahan, tengok mana yang lebih tepat. Saya rasa saya buat lebih tepat lah mengikut pendapat saya. Kalau orang lain nak pendapat macam lain tu masing-masing lah, terpulang lah. Sebab di sana ada banyak sekali perbezaan terjemahan itu. Dan kerana terjemahan yang berbeza, kadang-kadang kita nampak teruk sangat, padahal benda tu tidaklah teruk sangat. Kalau kita pakai begini, dia jadi tidak teruk sangat. Kalau kita pakai begini pula, dia jadi nampak teruk sangat. Itulah bendanya. Itu kita kena tengok, merujuk kepada inilah, kitab-kitab rujukan asal. Umpamanya kita kata di sini Umdatul Qari. Kita ambil Umdatul Qari di sini. Kemudian kita tengok yang Arab lah, kita tengok yang Arab saja. Fathul Bari. Fathul Bari kita ambil ini. Kita ambil lagi Irsyadus Sari. Ni syarah-syarah yang masyhur. Syarah-syarah yang masyhur. Ni kita tengok di sini. Baik. Abdullah bin Muhammad. Siapa Abdullah bin Muhammad? 608. Siapa nak baca ni? Silakan baca. Siapa nak baca? Silakan. Ada dapat ke tidak nota ni? Ada. Saya baca Maulana. Siapa nak baca? Salih. Salih, silakan. Okey. 608. Bin Abdullah bin Ja'far bin Al-Yaman Al-Musnadi Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Hafiz. Kunyahnya ialah Abu Ja'far. Digelar dia dengan Al-Musnadi kerana dialah orang yang mula-mula menghimpunkan musnad sahabah di Ma Wara'un Nahar. Sesetengah ulama berpendapat kerana dia begitu mengambil berat tentang hadis-hadis yang musnad. Sesetengah yang lain pula berpendapat kerana dia suka sangat mencari hadis-hadis musnad dan tidak suka akan hadis mursal dan maqtu'. Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi adalah imam hadis pada zamannya di wilayah Ma Wara'un Nahar tanpa dipertikaikan oleh sesiapa pun. Menurut Imam Bukhari, beliau meninggal dunia pada tahun 229 Hijrah. Itu tentang perawi pertama kita, iaitu guru Imam Bukhari, Abdullah bin Muhammad. Lebih terkenal dengan Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Sebab apa disebutkan Al-Musnadi tadi? Itu ada 3 pendapat, saya nukilkan di situ. Meriwayatkan kepadaku, haddathani. Bila kata kepadaku ni seorang lah. Katanya Hisham bin Yusuf As-San'ani mengimlakkan. Dia baca kepadaku supaya aku catat, aku tulis apa yang dibacanya. Itu maksudnya imla. Kepadaku berdasarkan hafalannya. Tapi dia baca tu berdasarkan hafal, dia tak tengok buku. Dia tak tengok buku, berdasarkan ingatan dia. Itu Hisham bin Yusuf ni. Dia riwayatkan dengan mengimlakkan hadis itu kepada Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Tanpa dia tengok kitab. Tanpa dia tengok kitab.
Jadi imla ni ada kalanya secara hafalan begitu, berdasarkan hafalan begitu. Ada kalanya dengan melihat buku catatan boleh berlaku. Kedua-dua tu sah, boleh. Jadi imla ni itulah yang saya buat sini. Kata-kata ini menunjukkan imla pembacaan supaya ditulis oleh orang lain adalah ada juga berlaku dengan melihat buku. Jadi ada juga dengan berdasarkan hafalan. Jadi dia sebut berdasarkan hafalan di situ menunjukkan ada juga berdasarkan buku. Guru tengok buku, dia baca. Murid pun salin. Ini cerita zaman dulu. Sebab zaman dahulu dia tak ada kan perakam ni. Tak adalah kita kata sekarang ni canggih. MP3, MP4 dan sebagainya, macam-macam lagi. Kalau zaman dahulu tu, zaman saya muda-muda dahulu, kaset tu. Kaset tu. Tapi sekarang ni kaset pun dah tak ada dah, orang tak guna. Canggihnya. Banyak kemajuannya dalam bidang itu. Jadi dia berdasarkan hafalan sahaja. Dia sebut apa yang dia akan datang ni kan. Dia sebut dengan sanad ni sekali dengan hadis dia tu berdasarkan ingatan dia. Bukan berdasarkan catatan dia. Katanya Ma'mar bin Rashid meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri. Katanya Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ini khalifah semasa. Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Kan selepas Marwan, anaknya Abdul Malik. Selepas Abdul Malik tu anak dia 3 orang. Jadi khalifah lepas seorang. Dari kalangan Bani Umayyah. Jadi bapa kerajaan Bani Umayyah yang mana khalifah selepasnya ramai itu daripada anak cucu Marwan bin Al-Hakam. Marwan itu siapa? Menantu kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan juga Al-Umawi, daripada Bani Umayyah. Walid bin Abdul Malik ini zamannya pemerintahan Islam sangat maju, sangat makmur di zaman pemerintahannya. Disebutkan hospital pada masa itu, dah hospital pada masa itu. Kalau orang sakit kan, orang sakit bila nak balik dia bagi seketul emas. Itu dalam sejarah. Bagi seketul emas, dia suruh berehat di rumah. Tak perlu buat kerja. Dan gunalah duit itu, emas. Semasa rehat di rumah tu. Sampai begitu sekali. Dahlah free hospital itu. Kemudian bila nak balik tu dia bagi pula seketul emas untuk dibelanjakan semasa seseorang itu dalam berehat kerana baru sembuh daripada penyakit. Itu di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Di zaman itu sudah stabil dah, kerajaan Bani Umayyah pun dah stabil. Yang berkocak di peringkat awal. Di situ berlaku ada perebutan itu di zaman Abdul Malik bin Marwan, di mana meninggalnya Abdullah bin Az-Zubair terbunuh dalam peperangan lah, kita kata peperangan saudara yang berlaku di antara Bani Umayyah dan Abdullah bin Zubair dan pengikut-pengikutnya. Akhirnya Abdullah bin Zubair pun jatuh. Lepas tu jadi kuatlah kerajaan Bani Umayyah. Sehingga akhirnya dia jadi teruklah di saat akhir tu, lalu bertukar kuasa pula kepada kerajaan Abbasiyah. Itulah dalam sejarah Islam, Umayyah dan Abbasiyah. Ini di peringkat awal lagi kerajaan Bani Umayyah. Pernah bertanya kepadaku, siapa kata? Ini Zuhri kata. Imam Zuhri ini imam hadis. Dialah yang dibilang sebagai pengumpul hadis yang pertama. Dia kata Al-Walid bin Abdul Malik pernah bertanya kepadaku, kata Zuhri, apakah sampai maklumat kepadamu? Apakah engkau tahu bahawa Ali termasuk dalam golongan orang yang menuduh Aisyah? Adakah begitu? Menuduh Aisyah
melakukan perbuatan sumbang lah dengan Safwan bin Mu'attal, sebagaimana kita telah bertemu di dalam riwayat sebelum ini, iaitu 41 di bawah hadithul ifk yang panjang tu. Dalam tu lah Aisyah ni dituduh berzina, melakukan perbuatan sumbang dengan Safwan bin Mu'attal. Dalam tu kan ada sebut Sayyidina Ali kata perempuan bukan seorang, disebut kan. Jadi nampak Sayyidina Ali ni tak kisah sangat dalam riwayat tu. Bahkan semasa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik ni ada dah suara-suara yang menyebutkan Sayyidina Ali juga sebenarnya terlibat sama dalam menyebarkan ifk atau fitnah itu terhadap Aisyah. Lalu dia tanyalah, sebab dia orang kemudian, orang baru. Kemudian dia tidaklah alim Sa'alim Az-Zuhri itu. Jadi dia tanyalah, apakah sampai maklumat kepadamu bahawa Ali termasuk dalam golongan orang yang menuduh Aisyah? Aku menjawab tidak. Ini kata Zuhri, tidak. Malah 2 orang daripada kaummu. Saya tidak simpan pula terjemahan yang lain tu. Mungkin saudara-saudara kita ada terjemahan yang lain. Boleh kita berkongsi selepas ni untuk tengok apa akibat terjemahan itu. Saya tengok, saya tak puas hati lah. Sebab tu saya kata dah tadi, saya tak puas hati, menyebabkan jadi macam tak elok pula. Memanglah seperti kita telah bincang sebelum ni, hadis ifk hadis yang asas yang panjang tu pun cukup bermasalah. Jadi ini pun sambungan di bawah bab yang sama juga, beberapa hadis lagi yang ada kaitannya dengan bab itu. Ada yang, tapi tidak sepanjang yang itulah, tidak sepanjang yang itu. Ini sebagai tambahan lah kepada riwayat yang asal itu. Jadi memang kalau tidak berhati-hati di sini, banyak perkara lah. Nampak orang ni pun nampak teruk juga, orang ni pun nampak teruk juga. Saya sentiasa berfikir, kalau dalam menterjemah ke, dalam buat syarah ke, saya sentiasa di hadapan saya, kita kena jaga kemuliaan sahabat-sahabat, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin Islam di peringkat awal. Jangan sampai orang nampak dia tu teruk. Bahkan kalau kita baca di dalam syarah-syarah besar pun ada juga sebut perkara-perkara yang menampakkan tidak elok tu. Adalah pihak-pihak tertentu. Bagi saya ini semua ni pengarang-pengarang ni orang kemudian, beberapa abad kemudian, 8 tahun, 700 tahun selepas Rasulullah SAW wafat. Jadi dalam keadaan banyak dan fitnah-fitnah dan cerita-cerita karut tersebar dalam masyarakat, yang mana ramai daripada penulis-penulis kitab pensyarah dahulu pun terkena juga, kalau tidak banyak pun sedikit, terkena juga racun-racun itu yang disebarkan oleh pihak musuh-musuh Islam di peringkat awal itu, terutamanya melalui sejarah, dan mereka juga sebahagiannya masuk dalam hadis-hadis ni, dalam arena hadis ni, dan macam-macam lah riwayat yang disebutkan di situ. Kalau kita perhatikan nampak nampak teruk lah pihak-pihak tertentu tu. Ada yang nak membela pihak ni, jadi nampak kurang pihak lain. Ada yang nak bela pihak ni pula, nampak kurang, cacat pula pihak lain. Itu bagi saya kena berhati-hatilah. Itu antara perkara yang perlu diletak di hadapan oleh setiap orang yang nak mensyarah hadis. Baik, kita tengok. Adakah orang lain yang ada dengan dia tu selain daripada nota saya ni, dia ada terjemahan lain? Adakah? Saya nak tanya terlebih dahulu. Ada? Pakai terjemahan lain Sahih Bukhari ni? Kalau ada, sila bagi tahulah. Kita boleh berkongsi sekejap lagi. Tengok apa perbezaannya dan apa akibatnya daripada terjemahan itu. Sebab biasanya terjemahan dibuat dia berdasarkan zahir saja.
Untuk cepatkan sudah tu dia tak tengok dah syarah dia tak fikir dah, renung pula benda ni apa akibatnya, jadi macam mana. Itu benarnya. Adapun saya yang kita nak buat syarah ni bukan kita terjemah saja, kena tengok benda ni munasabah ke ni. Kalau Sayyidina Ali begitu, munasabah ke? Betul ke Sayyidatina Aisyah kata begini dan maksud dia begini? Dan Walid bin Abdul Malik bin Marwan pula, dia ni apa pandangan dia? Apa pandangan dia? Dia tak suka kepada Sayyidina Ali ke dia suka? Atau dia suka kepada Aisyah ke macam mana? Walaupun itu sudah jadi sejarah dah, tapi kecenderungan dia tu sebelah mana? Jadi daripada terjemahan tu kadang-kadang menampakkan tadi lah yang saya sebut tadi. Benda-benda itu yang perlu diperhatikan. Ada ke tidak? Siapa yang ada? Sila sebut. Saya nak tahu. Ikutlah terjemahan Malaysia ke, terjemahan Indonesia ke. Sahabat-sahabat kita daripada Indonesia ada ke tidak hari ni? Kau bercuti ke? Maklumlah, sibuk masing-masing kan. Kebanyakan kita ni, peserta kita ni sudah berkeluarga. Bila sudah berkeluarga, begitulah keadaannya. Tiada? Tak ada. Semua pakai nota saya ni. Semua pakai yang ni ya. Kalau begitu, kita tak boleh buat perbandingan lah. Tak apalah. Ikuti di sini. Dan selepas ni kalau ada peluang, tengoklah. Tengok yang lain juga. Buat perbandingan. Baik. Dia tanya. Lalu aku menjawab, kata Zuhri, tidak. Malah 2 orang daripada kaummu yang ni Quraisy memberitahuku, iaitu Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf dan Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al-Harith Al-Makhzumi, bahawa Aisyah pernah berkata kepada mereka berdua, Ali telah mengambil sikap berdiam diri terhadap tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Lalu mereka kembali bertanya. Dan seterusnya. Jadi di sini setengah-setengah penterjemah tu dia terjemah Ali menerima. Ali telah menerima. Musalliman itu diterjemah dengan makna Ali telah menerima. Jadi menerima apa? Mana menerima fitnah yang disebar itu kah? Mana dia terima? Mana betul? Itu kah maksudnya? Kalau macam tu, bermakna Ali ni bersekongkol paling tidak. Dia tidak bersimpati dengan Aisyah yang begitu sedih pada ketika itu. Ini kalau kita mengambil kira, kita terimalah riwayat yang sebelum ni. Kita dah bincang banyak dah. Tapi kita ambil kira, kita terima. Mana Aisyah dalam keadaan sedih. Jadi dalam keadaan sedih begitu, cerita begini fitnah terhadap dia ni, tiba-tiba Sayyidina Ali terima. Terima apa? Terima yang orang sebar tu. Kalau macam tu, dia juga terpengaruh. Ya, ke begitu? Ini masalahnya. Kalau kita kata Ali menerima, dan boleh dengan makna itu pun boleh, musalliman itu. Tetapi adakah makna itu sesuai dengan kedudukan dia? Dengan apa kita kata, peribadinya yang begitu mulia, sesuai kan? Ahli syurga. Itu benda yang kita kena ada di hadapan. Jadi beberapa perkara yang kita kena maklum di sini ya. Ni apakah sampai maklumat kepadamu bahawa Ali termasuk dalam golongan orang yang menuduh Aisyah? Kalau tidak termasuk pun, tapi dia menerima. Ini kalau kita terjemah musalliman itu, kana Ali musalliman fi sya'niha. Itu terjemahannya. Tapi saya terjemah, Ali telah mengambil sikap berdiam diri terhadap tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Dia tidak menerima. Tetapi dia tidak terus membersihkan Aisyah, tidak juga. Terpengaruh pun tidak, dia diam saja. Itu sikap Ali. Itu sikap Ali. Dan ada beberapa lagi terjemahan yang lain. Cuba tengok sini. Maksudnya, apa ni?
110. Ketika itu ada orang-orang yang tidak beradab sopan terhadap Sayyidina Ali. Mereka sampai mengatakan Ali juga merupakan salah seorang yang terlibat dalam menuduh Aisyah. Dalam ifk, itulah ifk yang kita baca sebelum ni, telah melakukan perbuatan keji. Maka khalifah semasa Al-Walid bin Abdul Malik bertanya Az-Zuhri tentangnya. Jadi dia tanyalah, kamu ada dapat maklumat kah? Sebab setakat yang dia tahu tak ada. Tapi dia tanya Zuhri lah sebab Zuhri lebih alim, terkenal sebagai guru semasa tu. Adakah kamu dapat maklumat ini? Zuhri kata tidak ada. Jadi khalifah di sini sekadar bertanya. Tapi kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis, mereka bawa macam-macam lagi riwayat itu, riwayat ini yang menunjukkan Al-Walid ini bukan sekadar Al-Walid saja, adik-beradik dia yang lain, Hisham bin Abdul Malik lagi teruk lagi daripada Al-Walid ini. Mereka itu memang memusuhi Sayyidina Ali, tidak suka kepada Sayyidina Ali. Antara sebab mereka tidak suka kepada Sayyidina Ali ialah Sayyidina Ali terima ni. Mereka duduk pakai riwayat itu. Itu dalam syarah-syarah hadis ya, disebutkan begitu. Jadi dengan sebab itu mereka tak senang hati dengan Sayyidina Ali. Mereka tidak pandang Ali ni seorang yang baik. Ni khalifah Bani Umayyah semasa itu. Itu dalam syarah-syarah kalau kita baca. Kalau kita baca memang dia dapati begitu. Bahkan ada pula dilaporkan, diriwayatkan, ada perbahasan pula, ada membalaslah kata-kata antara Zuhri dengan khalifah semasa. Dia kata tidak, kamu dusta. Memang Ali itu terlibat. Memang Ali juga menerima fitnah itu. Jadi Zuhri pun kata, kamu kata aku ni dusta, aku ni tak betul. Kalau Allah menghalalkan dusta pun aku tidak akan berdusta. Itu kata Zuhri. Jadi semua ni kan riwayat-riwayat bawah semua ni. Bukan riwayat Bukhari, bukan riwayat Muslim, bukan riwayat itu. Jadi itu kita perlu faham. Jadi nampak macam ada clash yang besar di antara khalifah dengan Zuhri itu. Khalifahnya pandangan mereka tidak baik terhadap Sayyidina Ali. Zuhri ni pula memihak kepada Sayyidina Ali macam begitu. Macam begitu. Padahalnya kalau kita terjemahkan dengan baik, benda ni boleh selesai dengan mudah. Tak payah kita pergi ke lain. Tak payah kita pergi ke lain. Kalau kita pergi pun ambillah yang sesuai dengan peribadi mereka itu. Jangan nampak mereka itu macam berkelahi, berbala, bertengkar, macam orang biasa begitu. Mereka ni bukan orang biasa. Dan kita nak kata Sayyidina Ali itu begitu. Tak boleh. Jadi itu menuduh. Jadi maksudnya ialah Sayyidina Ali tidak terlibat dalam menuduh Aisyah dan tidak juga terlibat dalam menyebarkan fitnah terhadapnya. Adalah mustahil dan tidak masuk akal Sayyidina Ali akan terlibat dalam perbuatan keji seperti itu. Jadi Zuhri kata tak ada, dia tak ada dengar. Sebab memang ada tersebar pada masa itu. Nanti kita akan tengok selepas ini. Apa yang tersebar? Mana hadis ini telah ditashifkan oleh sesetengah pihak. Mereka tidak kata musalliman. Kana Aliyun musalliman. Tetapi kana Aliyun musi'an. Kalau kata musi'an memang teruk lah. Jadi riwayat itu yang dipakai. Jadi Zuhri sengaja bawakan riwayat Bukhari ini untuk membantah pendapat itu. Dia nak kata tidak, tak betul tu. Kalau ada musi'an itu. Kalau ada musi'an maknanya tak bagus. Itulah yang kita akan bincangkan selepas ini. Cuba tengok. 612. Siapa tadi? Apa ni? Saleh. Sila baca Saleh. Okey, Maulana. Teruskan. 612. Ya. Ali telah mengambil sikap berdiam diri terhadap tuduhan yang dilemparkan kepadanya, yakni Aisyah. Ini adalah salah satu terjemahan bagi kata-kata Aisyah, kana Aliyun musalliman fi sya'niha. Perkataan musalliman dibaca dengan sirah isim fa'il dan juga isim maf'ul. Dalam kebanyakan nuskah Sahih Bukhari, ia dibaca dengan sirah isim fa'il, musalliman. Al-Asili selepas meriwayatkannya dengan lafaz musalliman berkata, demikianlah kami telah membacanya dan kami tidak mengetahui cara bacaan yang lain selainnya.
Di dalam nuskhah Al-Hamawi pula ia dibaca dengan sirah isim maf'ul musallaman. Di dalam nuskhah An-Nasafi dan Ibn As-Sakan pula tersebut perkataan musian di tempat musalliman atau musallaman itu. Ini masalah. Ada riwayat ni dalam nuskhah, setengah-setengah nuskhah Sahih Bukhari itu dengan lafaz musian di tempat musalliman atau musallaman itu. Kalau musalliman boleh lagi. Nanti saya akan jelaskan kemudian tu. Kalau kata musallaman pun boleh. Tapi kalau musian, susah nak takwil itu. Kalau kita cuba ringan pun dia tidak ringan juga. Berat juga. Itu bendanya. Jadi benda-benda ni memang ada di dalam kitab-kitab sekarang ni. Saya nak tunjuklah sebagai contoh. Sebagai contoh. Ini Sahih Bukhari kita ni. Ni. Cuba kita tengok sini. Ni. Anna Aisyah qalat lahuma kana Aliyyun musalliman fi sya'niha. Cuba tengok. Nun 7, Nun 8. Mana ada nuskhah lain. Cuba tengok. Nombor 7. Musalliman walin nasafi wa abis sakan musi'an. Fi sya'niha wa fi nuskhatin ba'dahu. Dalam satu nuskhah yang lain selepasnya ada faraja'uhu falam yarji' wa qala musalliman bila syakkin fihi wa alayhi ay wa zada lafza alayhi ay qala falam yarji' az-Zuhri 'ala al-Walid. Ini al-Kawakib ad-Darari. Wa kana fi asli al-Atiq al-Qadim kadhalik ay musalliman la musi'an. Musalliman di dalam kitab yang asal itu musalliman, bukan musi'an. Musi'an ini telah ditashifkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga jadi musi'an. Sebenarnya musalliman ataupun musallaman paling tinggi kalau nak terima pun. Baik, kalau kita tengok di sini cuba tengok di sini. Qauluhu kana Ali musalliman bi kasril lam al musyaddada min at taslim ay sakitan fi sya'niha. Itulah yang saya ambil tu. Mana bersikap mengambil sikap berdiam diri dalam kes Aisyah tu. Ay fi sya'ni Aisyah walil Hamawi musallaman bi fathil lam min as-salamah min al-khawt fihi. Kalau kita kata musallaman, ahli selamat daripada terpengaruh dengan fitnah yang tersebar itu. Boleh juga. Walibni sakan wan nasafi musi'an didda muhsin. Kalau kita nak pakai musi'an paling tinggi, kita kena pakai musi'an sebagai lawan kepada muhsin. Tak boleh dengan makna lain daripada itu. Kalau makna lain daripada itu, jadi tak elok. Jadi di sini pun tak elok juga, cuma ringan sikit. Kalau kita pakai musi'an dengan makna lawan kepada muhsin. Ai fi tarkil huzni laha. Fal murad min al isa'ah huna mithlu qawlihi wan nisa'u siwaha kathirun. Jadi apa makna musi'an itu? Makna tidak bersedih. Sayyidina Ali tidak bersimpati terhadap Aisyah dalam dia menghadapi fitnah yang disebarkan terhadap ke atasnya itu, tentangnya itu. Jadi isa'ah di sini dengan arti apa yang dia isa'ah tu. Kalau Aisyah nak terasa hati pun sedikit, iaitu an-nisa'u siwaha kathirun. Dia kata itu dalam hadis sebelum ni lah. Dalam hadis sebelum ni, kena ingat ni semua hadis-hadis selepas ni dia ada kaitan dengan hadis sebelum ni. Hadis yang panjang tu. وهو رضي الله عنه منزه عن أن يقول بمقالة أهل الإفك. Maknanya mustahil lah, tak masuk akal Sayyidina Ali tu nak terlibat sama ataupun terpengaruh dengan ahlul ifki, tu orang yang menyebarkan fitnah itu. Jadi kita tengok di sini sebagai contoh. Sebab saya tunjuk kitab ni, dia ambil rujuk ni daripada kitab-kitab yang dahulu juga. Misalnya Al-Fath, Fathul Bari, Irsyadus Sari, Al-Kawakib ad-Darari,
Apa ni semua kos dia ambil situ juga. Jadi tak payah kita pergi situ, kalau pergi situ pun begini juga ceritanya. Baik, kalau memang payah sikit ni, sebab tu saya rasa kalau pelajar-pelajar lah, peserta-peserta kita yang tak hadir hari ni, sila tengok rakaman. Sila tengok rakaman. Saya percaya mereka pun ada kesibukan masing-masing. Ialah sila tengok rakaman. Dan jangan baca sembarangan terjemahan di sini. Mungkin di situ tergelincir, melencong, jadi melencong. Kena tengok di sini ya. Baik. Teruskan. Assalamualaikum Maulana. Ya, ya. Saya ada buka satu software ni berkaitan dengan Bukhari ni. Ya, ya. Boleh saya share tak, Pak? Boleh. Silakan. Itulah yang saya nak tadi. Silakan. Apa tadi? Sekejap saya buka saya punya software tu. Siapa ni? Saya Kamarudin daripada Johor. Daripada Johor. Ya, silakan. Okey. Nampak? Saya tak nampak. Tak apa, baca saja. Okey, nampak tak? Mana? Tak nampak. Ini. Okay, dia Nampak? Ya. Macam mana ni, cuba? Nampak tak? Baik, saya nak baca tak. Nampak. Cuba kecil sangat. Kalau boleh saudara baca lah. Ini dah besar ni. Musallaman juga itu dekat sini. Wa qala musallaman bila sakin. Betul tak? Musallaman juga dipakai. Wa qala musallaman. Musallaman ke musalliman? Musallaman. Di bawah sabdu ke di atas sabdu? Bawah sabdu. Musalliman. Kalau bawah sabdu musalliman. Musalliman, dipakai yang tu. Betul kan? Terjemahan tu saya nak tengok terjemahan tu. Dari segi teks tu sama. Dia kata Ali lalu kembali bertanya pada Zuhri, dia tidak menjawab, dia berkata musalliman, menerima tanpa diragui lagi. Menerima apa itu benarnya? Menerima apa? Menerima tuduhan terhadap Aisyah ke? Kalau macam tu tak betul. Sayyidina Ali tak terima. Memang boleh juga memberi makna itu, tapi saya tak setuju. Sebab itu akan mengaibkan Sayyidina Ali. Maknanya terjemahan ni salah apa namanya? Bagi saya tak tepat. Sebab dia akan mengakibatkan Sayyidina Ali itu dipandang tidak baik. Bersangka buruk terhadap Aisyah. Sedangkan dalam Quran kata sepatutnya orang Islam tu bila dengar cerita-cerita begini dia tolak terus. Dia kata ini hanya cerita yang diada-adakan sahaja. Ini adalah fitnah. Sepatutnya begitu. Tiba-tiba Sayyidina Ali ni nampak tak pakai firman Allah tu. Sekarang ni saya nak tunjuk ya. Share. Ya. Okay. Kalau ada yang lain lagi boleh kita berkongsi ya. Kita pakat-pakat tengok sama-sama kita tengok. Sebab ni benda besar ni. Benda-benda ginilah yang saya bimbang. Kadang-kadang terjemahan itu dia boleh jadi tergelincir, menyebabkan sahabat-sahabat tertentu dipandang serong, nampak teruk sahabat itu. Walaulah idza sami'tumu dia cuba tengok ni. Ini cerita if itulah. Walaula idza sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim. Alangkah eloknya, atau kenapa tidak apabila kamu mendengar fitnah seperti itu, kamu terus berkata, kita tidak sepatutnya berbicara tentang perkara ini. Maha suci Tuhan, ini adalah dusta yang besar. Sepatutnya orang Islam kata begitu kan. Dan satu lagi, laula idza sami'tumu. Ni ayat 16. Ayat 12 pula. Nampak ke tidak yang saya tunjuk ni? Nampak mana dah? Di dalam surah Nur ini. Laula idza sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin. Hendaknya, yakni sepatutnya apabila kamu, yakni orang-orang Islam dengar cerita fitnah macam ni, orang mukmin, lelaki, baik lelaki maupun perempuan
bersangka baik terhadap sesama mereka. Dan sepatutnya atau hendaknya mereka berkata, ini adalah fitnah yang nyata. Tiba-tiba Sayyidina Ali terima, teruk ni. Sayyidina Ali ni nampak. Maknanya yang sebar benda ni, orang-orang munafik. Sayyidina Ali boleh terima orang munafik. Maknanya dia tidak pakai firman Allah ni. Sedangkan Allah dah nasihat, sepatutnya begini. Kalau kita kata nasihat ni datang kemudian pun, Sayyidina Ali tu siapa? Sepatutnya dia tidak termasuk dalam orang yang terima tu. Tapi kalau terima bermakna mudah sangat terpengaruh dengan cerita-cerita palsu. Itu tak bagus, tak baik. Sebab tu saya tak terima itu. Baik, sekarang ni kita tengok. Boleh Saleh baca seterusnya. Saleh terus baca. Okey. Jika dibaca dengan sirah isim fa'il, maka ia boleh memberi dua pengertian. Pertama, Ali telah mengambil sikap berdiam diri terhadap tuduhan yang dilemparkan kepadanya, yakni Aisyah. Tidak beliau membersihkan Aisyah daripada fitnah yang disebarkan, dan tidak juga beliau menuduhnya atau berpihak kepada penuduh-penuduhnya. Perkataan musalliman kalau begitu dipakai dengan erti sakitan. Sekejap. Saya nak tunjuk ni. Jadi yang saya sebut ni, kita berpandukan kitab. Cuba tengok ni. Tadi kan dia kata, ni, sakitan fi sya'niha. Sakitan. Nampak di sini? Kana musalliman minat taslim ay sakitan fi sya'niha. Mana dia berdiam diri. Mengambil sikap berdiam diri. Dalam kes ni. Nak kata dia bela Aisyah, bersihkan sangat pun tidak juga. Tapi nak kata dia terlibat ataupun dia terpengaruh pun tidak. Dia diam saja bila peristiwa ni berlaku. Ini sakitan. Ini boleh kita tengok bukan sahaja dalam kitab ni, bahkan dalam kitab-kitab Fathul Bari pun ada, Umdatul Qari pun ada, Irsyadus Sari ni pun ada. Ni kalau kita tengok di sini, kana Ali musalliman ai sakitan. Tengok, sakitan, dia diam, bukan menerima. Kalau menerima dia kata qabilan, dia terima. Ni sakitan bukan makna terima, diam. Ni apa? Sama juga seperti yang disebut dalam kitab tadi. Di sini pun ada juga sama. Baik. Teruskan. Saleh terus. Yang kedua, Ali telah menerima tuduhan yang dilemparkan terhadap Aisyah. Inilah yang dipakai dalam terjemahan tadi. Sebab dari segi lafaznya boleh. Kalau kita pakai begitu pun boleh. Sebab sallama yusallimu tasliman dengan makna menerima. Salah satu maknanya. Tapi maknanya bukan satu, banyak. Sallama juga dengan makna sakata boleh. Sallama juga dengan makna memberi salam ketika salam. Dalam solat itu pun boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Salam itu dengan makna pujian. Bukan dengan makna terima di situ. Banyak makna dia. Kenapa kita nak pakai dengan makna menerima tuduhan? Kalau kita pakai dengan makna ni, nampak Sayyidina Ali ni teruk. Sikap orang mukmin yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat tadi, yang saya tunjuk tadi, bukan begitu. Kalau kita terima juga begini, bermakna Sayyidina Ali itu tak bagus orangnya. Dia tidak bersangka baik terhadap sesama Islam. Sedangkan Tuhan kata, Allah SWT kata, sepatutnya orang mukmin dan mukminat, lelaki dan perempuan itu tidak bersikap begitu, tidak mudah menerima, tidak mudah terpengaruh, apalagi nak terlibat. Gitu. Teruskan Saleh. Okay. Jika dibaca dengan sirah isim maf'ul pula, maka ia juga boleh memberi dua pengertian. Pertama, Ali selamat daripada terlibat sama dalam memfitnah Aisyah atau selamat daripada terpengaruh dengan orang-orang yang menuduhnya. Ini boleh kalau kita pakai ini. Sebab dari segi nuskhah Sahih Bukhari pun ada. Tadi kan dah sebut dah. Ada nuskhah Sahih Bukhari baca musallaman. Kalau musallaman, kita nak pakai dengan makna ni, betul, boleh. Teruskan. Yang kedua, Ali terpelihara daripada terlibat sama dalam memfitnah Aisyah atau terpelihara daripada terpengaruh dengan orang-orang yang menuduhnya.
perkataan musallaman kalau begitu dipakai dengan erti mahfuzan. Itu kita pakai dengan arti mahfuzan. Boleh juga kalau begini pun selamat juga Sayyidina Ali. Dia jadi tidak nampak tak elok lah. Teruskan. Jika perkataan musian pula diterima di tempat musalliman itu, maka ia juga boleh memberi dua pengertian. Yang pertama, Ali berpandangan tidak baik terhadap Aisyah. Artinya, Ali juga terlibat dalam fitnah menuduh Aisyah, atau beliau tidak menuduh dan menyebarkan fitnah itu, tetapi telah menyakiti Aisyah juga. Dia jadi gitu. Musian ni tak boleh pakai. Sebab itu Imam Bukhari tak ambil riwayat yang menyebut musian itu. Padahal ni saya nak tunjuk ni. Padahal ini kalau kita tengok hadis ni, hadis kita ni, ni. Siapa yang ambil hadis ini daripada Ma'mar? Hisham bin Yusuf. Imam Bukhari ambil riwayat Hisham bin Yusuf daripada Ma'mar. Beliau tidak mengambil riwayat Abdul Razak daripada Ma'mar. Padahal Abdul Razak itu anak murid Ma'mar juga. Sebab Abdul Razak dalam riwayat dia sebut musian di sini, bukan musalliman. Jadi seolah-olah Imam Bukhari nak menolak, nak mengkritik riwayat yang memakai perkataan musian itu. Itu tak betul. Sebab kalau kita terima itu, nampak tak bagus Sayyidina Ali ni. Nampak teruk Sayyidina Ali. Sebab itu Imam Bukhari ambil riwayat Hisham bin Yusuf. Dia secara senyap-senyap, secara tidak langsung dia nak menolak pendapat riwayat Abdul Razak bin Hammam daripada Ma'mar, daripada Zuhri. Itu ceritanya. Baik. Kita teruskan lagi. Okey. Yang kedua, Ali telah bersikap tidak baik terhadap Aisyah yang sedang bersedih pada ketika itu dengan tidak turut bersedih bersamanya atau bersimpati dengannya. Beliau dalam keadaan itu masih berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam yudayyiqillahu alaik wan nisa'u siwaha kathir." Wahai Rasulullah, Allah tidak pernah menyusahkanmu, masih ramai lagi wanita selainnya. Jadi paling tidak kalau kita pakai yang ni ringan sikit daripada yang nombor 1 tu. Nombor 2 ni, musian, kalau kita pakai dengan makna begini, ini makna lawan kepada muhsinan ini. Perkataan musian dalam keadaan ini dipakai sebagai lawan bagi perkataan muhsinan. Yang saya tunjuk tadi kan. Yang saya tunjuk tadi itu ada. Ni, musian zidda muhsinan. Ringan sedikit. Tapi ringan pun tak elok juga. Sebab dia bersikap tidak baik, menyebabkan Sayyidatina Aisyah tersinggung perasaan dia, berasa hati dengan Sayyidina Ali. Musian itu dengan makna telah bersikap tidak baik terhadap Aisyah. Fi sya'niha, yang sedang bersedih lah pada ketika itu. Dengan cara macam mana sikapnya yang tidak baik itu? Dengan tidak turut bersedih bersamanya. Berapa ramai orang lain yang turut bersedih dan bersimpati dengannya paling tidak. Ini tidak. Dia macam menggalakkan, mendorong Nabi supaya berkahwin lain lah, supaya bercerai. Dia jadi begitu. Tetapi ialah macam kita semua maklum kan. Sebelum ni kita dah bincangkan. Saya dah sebutkan pendapat ulama-ulama kita yang mempersoalkan banyak perkara di dalam hadis. Asas cerita if ini. Jadi kalau dah situ dah selesai dan kita dah tak terima, dah selesai lah masalah. Sekarang ni kita mengandaikan kita nak terima juga. Jadi macam mana ni? Kena perbetulkan lah. Kalau nak terima juga. Tak boleh dengan cara salah. Dengan kita pakai musian ke atau dengan makna musalliman dengan makna kedua tadi ke. Itu tak boleh. Salah macam tu. Tak boleh. Bermakna secara tidak langsung kita kata Sayyidina Ali ni teruk. Sayyidina Ali ni Ali telah menerima tuduhan yang dilemparkan kepada Aisyah. Jadi di mana sifat orang mukmin yang disebut oleh Allah di dalam surah An-Nur tadi? Tidak ada pada Sayyidina Ali. Jadi kita ni bukan Syiah. Kalau Syiah dia bela Sayyidina Ali lah semata-mata, tak kira macam mana pun. Kita tidak bela Sayyidina Ali, tapi tempat yang kena bela. Sayyidina Ali bukan begitu bagi kita ahli sunnah. Dia tidak terpengaruh, apalagi kita nak kata dia
dia juga termasuk dalam yang menuduh menyebarkan cerita palsu itu. Sama sekali kita tak kata begitu. Teruskan. Baik, perkataan musian dalam keadaan ini dipakai sebagai lawan kepada lawan bagi perkataan muhsinan. Kesimpulannya ialah dengan sirah isim fa'il hanya erti pertama sahaja boleh diterima. Dengan sirah isim maf'ul pula kedua-dua ertinya boleh diterima. Dan dengan perkataan musian pula kedua-dua ertinya tidak boleh diterima kerana kedua-duanya tidak sesuai dengan peribadi Saidina Ali yang begitu mulia. Teruskan. Abdul Razak telah meriwayatkan daripada Ma'mar bin Rashid dengan lafaz musian di tempat perkataan musalliman. Oleh kerana perkataan itu memberi erti yang buruk dan tidak sesuai dengan peribadi Saidina Ali, Imam Bukhari tidak menerima riwayat Abdul Razak itu. Beliau bahkan menerima riwayat Hisham bin Yusuf daripada Ma'mar dengan maksud menolak riwayat Abdul Razak tersebut. Jadi faham kan tidak maksud Imam Bukhari itu? Imam Bukhari dia, ialah macam kita bincang baru ni, dah bincang dah sebelum ni. Bagi ramai ulama kita, mereka kata Imam Bukhari pun terkena di sini, tapi dia terkena pun dia boleh bangun lagi. Banyak lagi yang dia jaga. Antaranya di sini. Dia jaga Sayyidina Ali itu. Padahal ada berapa banyak dia terima riwayat Abdul Razak itu dalam Bukhari ini daripada Ma'mar itu. Tapi di sini dia tak terima. Bahkan dia ambil riwayat Hisham bin Yusuf. Tujuannya ialah nak menolak riwayat Abdul Razak itu. Itu tujuan dia. Jadi Imam Bukhari sekarang ni telah menyelamatkan Aisyah dan telah menyelamatkan Sayyidina Ali, kedua-dua sekali. Baguslah. Imam Zuhri juga nampak, kalau kita tengok setengah-setengah terjemahan kan nampak Imam Zuhri ni dia berpihak sangat kepada Sayyidina Ali. Di sini bukan, dia tidak begitu. Dia bermusuh dengan khalifah semasa. Dan khalifah semasa tu kita nampak macam dia tu macam tak sukalah, benci kepada Sayyidina Ali. Dan macam dia terima riwayat musian itu atau musalliman dengan makna kedua tadi. Padahal tidak begitu. Tidak begitu. Kalau ada pun itu suatu kekeliruan yang kemudiannya dibersihkan oleh Imam Zuhri. Itu Imam Bukhari tujuan bawakan hadis ini. Bawakan hadis ini. Dan ini ada kaitan dengan cerita sebelum ini yang Sayyidina Ali kata ramai lagi perempuan itu dalam riwayat sebelum inilah. Tapi kalau dah kita pertikaikan riwayat itu, ramai dah yang tak mahu terima, selesailah masalah. Tak timbul dah. Tak timbul dah semua. Ni kalau terima, dia kena begini. Kena berhati-hati pula dengan beberapa riwayat selepas itu. Aisyah, ini lain. Ini lain. Seterusnya, lalu mereka kembali bertanya. Jadi 613. Baca sini pula apa ni Soleh. Baik. 613. Tentang lafaz manakah yang telah diriwayatkan oleh beliau? Musallimankah atau musian? Sebenarnya ada pihak-pihak sebenarnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Mungkin dari kalangan Nasibiyah atau Syiah telah mentasihifkan perkataan musalliman kepada musian. Az-Zuhri tidak menyokong riwayat dengan lafaz musian itu. Beliau sebaliknya tidak berganjak daripada riwayat dengan lafaz musalliman. Menurut Al-Kirmani dan Al-Aini, orang yang ditanya di sini ialah Az-Zuhri. Menurut Hafiz Ibn Hajar pula, orang yang ditanya di sini ialah Hisham bin Yusuf. Beliau ditanya oleh murid-muridnya untuk memastikan lafaz manakah yang betul di situ. Jadi ini pentingnya. Kita kena perhati di sini. Lepas pada Imam Zuhri meriwayatkan hadis ini dengan musalliman, bila Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik tu tanya dia musalliman. Jadi ramai lagi di sini kita nampaklah latar belakang pada masa tu dah tersebar dah musian tadi. Dah ramai dah orang yang menganggap Sayyidina Ali memang terlibat pun. Ataupun terpengaruh. Jadi orang pergi tanya baliklah mana yang betul. Pergi tanya balik. Jadi yang ditanya di sini Zuhri. Mungkin jadi macam kita nukilkan tadi daripada syarah hadis tadi,
Al-Aini dan Al-Kirmani kata ini mereka tu anak-anak murid lah ataupun orang ramai pergi tanya Zuhri. Tetapi beliau, yakni Zuhri, tidak berganja. Saya tak berbual lah di sini dalam bracket, kalau dalam kurungan di sini Zuhri, sebab ada khilaf di situ. Mana dia tidak berganja. Jadi daripada jawapan yang telah diberikan, iaitu musalliman, bukan musian. Beliau tetap berkata musalliman, yakni mengambil sikap berdiam diri tanpa ragu tentang perkataan itu. Begitu. Itu bagusnya Zuhri itu. Tanpa ragu. Atau dia tak kata, mungkin juga begitu. Ada pada ketika lain dia kata begitu. Tak. Memang musalliman dia kata. Musallaman pun tidak. Dia tak kata musallaman. Tapi dia kata musalliman. Tapi kalau kata musalliman, ada dua makna tadi. Makna yang kedua tu tak boleh pakai. Makna yang pertamanya iaitu mengambil sikap berdiam diri. Itu boleh. Boleh diterima lagi. Boleh diterima lagi. Tapi setengah-setengah ulama macam Hafiz Ibn Hajar, dia kata orang yang ditanya di sini ialah Hisham bin Yusuf perawi ni. Sebab ada Abdul Razak, juga anak murid Ma'mar, dia sekejap sekejap. Ma'mar dia meriwayatkan dengan musian. Jadi orang tanyalah Hisham bin Yusuf, macam mana yang sebenar? Jadi Hisham bin Yusuf tetap tidak berganja. Dia tanpa ragu mengatakan musalliman, perkataan itu. Dan memang itulah yang lebih tepatnya, sebab Al-Asili pun kata yang dia terima, yang dia dengar daripada guru-guru dia, memang begitu. Musalliman. Musian itu tidak ada. Musalliman pun kena berhati-hati. Kena pakai dengan makna pertama, bukan makna kedua. Kalau makna kedua, tak elok juga. Kalau musian itu, kedua-duanya tak elok. Yang kedua tu walaupun lebih ringan sedikit, tapi lebih ringan sedikit pun teruk juga. Tak payahlah tinggal terus yang itu. Demikianlah ia tercatat di dalam nuskhah lama Sahih Bukhari ataupun di dalam nuskhah lama Zuhri ataupun Hisham bin Yusuf itu. Boleh juga kita kata begitu. Kalau kita kata nuskhah lama Sahih Bukhari berdasarkan riwayat Al-Asili, kerana salah satu nuskhah yang dianggap paling muktabar ialah nuskhah Al-Asili. Nuskhah Al-Asili menyebutkan musalliman, bukan musian. Ini penting ni, mana perbahasan yang sangat halus, seni. Boleh jadi orang terkeliru di sini ni kalau tidak. Jadi masalah pula di sini ni. Jadi Sayyidina Ali tu pula menuduh Aisyah. Jadi siapa tadi sahabat kita daripada Johor tadi yang tunjukkan, yang berkongsi tadi tu? Saya rasa ada beberapa perkara lagi di dalam terjemahan itu. Atau mungkin dalam terjemahan lain ada beberapa perkara lagi di situ yang nampak tak sedap lah. Ada pihak-pihak yang kita nampak tak bagus lah di situ. Jadi di mana sahabat kita tadi? Nama apa? Kamarudin apa? Kamarudin saya Maulana. Kamarudin. Boleh tunjuk sekali lagi. Share sekali lagi sebab saya tak nampak kena baca. Biar peserta-peserta semua dengar biar dapat dengar begitu. Silakan. Nampak Maulana? Tak nampak lagi. Nampak sikit. Minta baca, saya tak nampak tu. Kecil sangat tulisan ni. Baca habis daripada awal sampai akhir. Yang mana ayat dia? Terjemahan dia. Okey, telah diceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Hisham bin Yusuf membaca kepadaku apa yang bin Hisham bin Yusuf. Sekejap. Bin Hisham bin Yusuf.
Hisham bin Yusuf. Bin kah? Bin yang tulis sini, Pak. Nah. Tak betul tu. Banyak lagi salah tu pula. Macam mana sekali lagi baca? Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, berkata Hisham bin Yusuf, membaca kepadaku apa yang dihafalnya. Telah mengabarkan kepada kami Mama dari Az-Zuhri. Ia berkata Al-Walid bin Abdul Malik telah bertanya kepadaku, apakah Ali adalah termasuk orang yang menuduh Aisyah berselingkuh? Aku menjawab, tidak. Akan tetapi dua orang dari kaummu yang mengabarkan kepadaku, iaitu Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abu Bakr bin Abdurrahman bin Haris bin Al-Haris, bahawa Aisyah radhiyallahu an pernah berkata kepada keduanya bahawa Ali menerima. Jadi ini sekejap Qamaruddin. Ini menunjukkan, kalau terjemahan ini menunjukkan Abu Salamah dengan Abu Bakar bin Abdul Rahman itu makna kata Ali ni memang terima. Dia tidak termasuk dalam orang yang menuduh. Jadi khalifah tu tanya, adakah Ali ni termasuk dalam orang yang menuduh? Dia kata tidak. Akan tetapi, tadi kan, akan tetapi dua orang dari kaummu, bukan aku mana-mandai, tidak, tapi dua orang dari kaummu, maksudnya Quraisy, mereka meriwayatkan bahawa Aisyah berkata kepada mereka, Ali memang terima. Jadi kalau Ali terima, cuba baca tadi. Ali terima macam mana? Ali telah menerima bahawa Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada keduanya bahawa Ali menerima. Lalu mereka kembali bertanya. Menerima apa tu menerima? Dia tak sebut. Tak sebut. Fi sya'niha tu makna dia tak ada terjemah lah. Fi sya'niha tu tak ada terjemah. Inilah masalahnya terjemahan ni kadang-kadang. Begitulah. Teruskan. Lalu mereka kembali bertanya, tapi Az-Zuhri tidak menjawabnya. Dia berkata, Musalliman, menerima tanpa ragu lagi. Tidak menjawab. Macam mana tu dia jawab tu Musalliman itu? Bukan tak jawab dia. Tadi kan dia kata tapi Az-Zuhri tidak menjawab. Az-Zuhri diam. Tidak diam, Az-Zuhri jawab Musalliman. Itulah. Sebab tu saya kata saya tak puas hati tadi tu. Inilah apa ni. Lepas tu yang seterusnya habis dekat tu. Demikian juga makna pada asal katanya. Macam tu habis ya? Tak boleh, tak kena. Banyak perkara tak kena. Banyak perkara tak kena. Sebab tu saya tak puas hatilah dengan terjemahan seumpama ini. Saya dah agak dah. Sebab saya tengok tu terjemahan tu, tak kena begini. Sebab tu saya study sikit tengok tu. Tidak begitu. Kalau macam ni nampak banyak pihak ni tak elok ni. Tak bagus ni. Mana Zuhri nak kata kepada khalifah tu, saya kata tidak, tapi dua orang daripada kaummu kata memang Ali terima. Ya, Ali tidak menuduh tapi dia terima. Artinya terima fitnah yang disebar itu sebagai benar. Tak kena macam tu. Atau terima apa? Lepas tu bila orang tanya dia tidak jawab. Bukan tidak jawab, dia jawab. Tu aqala musalliman bila syakkin fi, tanpa syak dia jawab. Maksudnya bila orang tanya pula dia tidak berganjak daripada apa yang telah disebutnya sebelum itu. Maknanya dia kata musalliman sebelum itu. Selepas tu pun dia kata musalliman juga. Begitu maksudnya. Jadi inilah apa ni, kadang-kadang terjemahan itu dia menimbulkan banyak perkara yang apa ni, kita kata tak sedap lah. Tak elok lah orang-orang tertentu tu. Tak selamat. Ada yang tak selamat khalifah tu, ada yang tak selamat anak apa ni, Abu Salamah tu, anak Abdul Rahman bin Auf tu, Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al-Haris. Bukan jalan-jalan orang. Orang hebat-hebat semua ni. Jadi Aisyah kata Ali terima. Jadi Ali terima fitnah tu. Yang orang hebat. Kalau macam tu teruk tu. Tetapi kalau tengok dari sudut makna bahasa semata-mata,
Memang ada musallimah itu dengan makna menerima. Tapi menerima apa? Itu tak jelas. Menerima apa? Kenapa tidak terjemah fi sya'niha? Kalau terjemah fi sya'niha makna menerima fitnah orang terhadap Aisyah lah. Oh, kalau macam tu teruk. Sebenarnya di mana sifat orang mukmin yang disebut oleh Allah di dalam Quran tadi yang saya tunjuk tadi? Tak ada nampak di situ. Jadi orang boleh banyaklah timbul persoalan lagi. Macam ni ke cara faham ahli syurga yang dijamin syurga? Kita orang biasa pun tak tergama nak letak atas seseorang tu apa nama ni, kesimpulan-kesimpulan yang tidak baik. Apatah lagi dia boleh letak atas Aisyah mudah-mudah begitu semata-mata dengan khabar angin. Ayat Quran tak turun lagi kalau ini berdasarkan hadis sebelum ni lah. Ayat Quran lama tak turun. Kita dah bincang dah sebelum ni, kena tengok juga yang tu. Sekarang ni kita nak bincang yang di hadapan kita ni. Yang di hadapan kita ni. Yang di hadapan kita ni pun tidak kurang juga. Ada masalahnya, tulang-tulangnya yang kita kena bersihkan. Kalau tidak, makan lekat juga ni. Lekat dekat tekak lah. Lekat tekak. Teruk jadi. Kalau kita tengok, sebab apa? Itulah bendanya. Kalau kita tengok di dalam di dalam syarah hadis ni, memanglah yang saya sebut tadi ada. Ni. Sekejap Abalaghaka anna Aliyan kana fi man qadhafa Aisyah? Qultu la, lianna Aliyan munazzahun an an yaqula mithla qawli ahli al-ifk. Dia tak apalah. Walakin qad akhbarani bil ifrad rajulan min qaumik. Sekejap ya. Ni Asili berkata ni. Selepas dia meriwayatkannya dengan lafaz musalliman, dia kata beginilah yang kita baca. Kecil. Selain daripada ni ya. Tak nampak kecil. Tak nampak ya? Kau boleh besar. Oh, dah nampak besar. Kita nampak kecil. Sekejap ya. Sekarang ni boleh? Besar sikit. Umpamanya kita tengok dalam Fathul Bari. Cuba tengok ni. Hafiz Ibn Hajar sebut dengan lebih jelas lagi. Nampak ke tidak ni? Kecil sangat. Abalaghaka anna Aliyan kana fi man qadhafa Aisyah? Ni tanya siapa? Al-Walid bin Abdul Malik. Selamat. Nampak ke tidak? Kecil lagi. Saya besarkan lagi. Nampak dah Maulana. Okey Maulana. Boleh? Masalah saya ni nanti. Baik, tengok sini ya. Dia kata fi riwayat Abdul Razak. Faqala alladhi tawalla kibrahu minhum Ali. Ni cuba tengok. Dalam riwayat Abdul Razak, Al-Walid bin Abdul Malik kata, alladhi tawalla kibrahu, dalam Quran sebutkan alladhi tawalla kibrahu minhum azabun alim. Betul tak? Tawalla kibrahu ni ini sekejap. Saya nak tunjuk ni. Ni. Walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Orang yang menjadi kepala dalam menyebarkan fitnah itu di kalangan mereka akan mendapat azab yang besar. Ni Tuhan kata. Baik. Dalam sini ni Fathul Bari ni. Fathul Bari berdasarkan riwayat Abdul Razak, faqala ni Al-Walid bin Abdul Malik kata, alladhi tawalla kibrahu minhum tu Ali. Orang yang terlibat dalam menyebarkan cerita palsu ni Ali. Kononnya Walid bin Abdul Malik tu kata begitu. Qultu la. Ini kata Zuhri, tidak. Kadza fi riwayat Abdul Razak. Wa zada, dan dia tambah. Walakin haddathani Sa'id bin Musayyab
wa Urwah wa Alqamah wa Ubaidullah kulluhum an Aisyah qala alladhi tawalla kibrahu Abdullah ibn Ubay. Begitu. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul yang terlibat tu, yang jadi kepala menyebarkan berita palsu tu. Ni Zuhri kata. Bukan Sayyidina Ali. Jadi nampak sini, kita nampak Walid bin Abdul Malik ni berpandangan tidak baik, sangka buruk terhadap Sayyidina Ali, sehingga dia mengatakan begitu. Sehingga terpaksa Zuhri kata tidak. Lepas tu dalam terjemah Zuhri dalam kitab Hilyatul Awliya Abi Nuaim, melalui saluran riwayat Ibnu Uyainah daripada Zuhri, begini ada sebut ni. Zuhri kata, pernah saya berada dalam majlis lah dekat di samping Walid bin Abdul Malik. Dia pun baca ayat ini. Walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Walid bin Abdul Malik, khalifah lah baca. Dia baca. Dia pun kata, lepas dia baca, nazalat fi Ali bin Abi Talib. Ni ayat ni turun berkenaan dengan Ali bin Abi Talib. Qala Zuhri kata, aslahallahul amir, laisal amru kadzalik. Bukan semoga Allah memperbaiki keadaan al-amir, khalifah. Bukan begitu keadaan sebenarnya. Akhbarani Urwah an Aisyah. Dia kata, Urwah menceritakan kepada saya daripada Aisyah. Jadi Al-Walid pun mencela. Wa kaifa akhbarak? Dia cerita macam mana? Saya pun kata Zuhri, akhbarani Urwah an Aisyah annaha nazalat fi Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul. Tu dia sebut gitu. Mana dia sebut yang betul lah. Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul tu, bukan berkenaan dengan Sayyidina Ali. Lepas tu riwayat Ibnu Mardawai pula melalui saluran yang lain daripada Az-Zuhri begini pula. Dia kata, pernah saya berada di samping ataupun dalam majlis Walid bin Abdul Malik pada salah satu malam. Dia duduk baca surah Nur sambil berbaring. Bila sampai kepada ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, hingga sampai kepada walladzi tawalla kibrahu tadi, dia pun duduk. Daripada baring tu dia duduk betul. Kemudian dia kata, wahai Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyah kepada Zuhri lah. Man tawalla kibrahu minhum, siapa yang jadi kepala menyebarkan fitnah tu? Alaysa Ali bin Abi Talib, bukankah Ali? Dia tanya. Dia bukan kata, dia tanya. Qala, kata Zuhri, faqultu fi nafsi. Aku duduk kata dalam hati aku. Mata aku nak cakap apa ni? Sebab ni raja, macam raja lah, khalifah kan. Aku nak cakap apa ni? La in qultu la laqad khashitu an alqa minhu syarran. Kalau aku kata tidak, sedangkan dia kata dah Ali tu, aku takut aku akan mendapat sesuatu yang tidak baiklah daripadanya. Mungkin aku dihukum. Kalau aku kata ya, bermakna aku telah mengemukakan suatu perkara yang besar yang tak betul. Qultu fi nafsi. Aku pun kata dalam hatiku lagi. Kata lagi. Madza laqad awwadanillah ala sidqi khairan. Allah telah biasa dah dengan sebab aku ni bercakap benar, hasilnya baik. Yang lepas-lepas. Aku pun terus kata, la, tidak. Bukan begitu. Ali tak termasuk. Qala fadaraba biqadibihi 'ala as-sarir. Dia pun pukul dengan tongkat dia. Singgah sana dia tu dia pukul. Thumma qala. Lepas tu dia tanya, Faman, kalau begitu siapa? Kalau tidak Ali, siapa? Sehingga dia mengulang-ulangi beberapa kali. Siapa kalau tidak Ali? Qultu, lakin Abdullah ibn Ubay. Tetapi Abdullah bin Ubay yang dimaksudkan di situ. Cuba tengok. Beberapa riwayat. Sebab itu kena ingat ya. Saya dah berapa kali dah sebut sebelum ni, kalau dah lama ikuti kuliah saya daripada dulu lagi, saya dah sebut. Kalau kata Syiah kena beringat. Kena berhati-hati. Di sini Ma'mar ini, Abdul Razak ni, dia kalau dalam kitab-kitab rijal memang disebut-sebut sebagai orang Syiah.
Walaupun ulama yang terima tu dia kata Syiahnya sederhana, Syiahnya begini. Ikut mana-mana pun berapa ramai ulama yang kata dia tu Syiah. Kenapa riwayat dia berbeza daripada riwayat Hisham bin Yusuf di sini? Dan nampak di situ dia macam nak melaga-lagakan antara pemimpin Islam dengan pemimpin Islam yang lain, menimbulkan sangka buruk di kalangan umat Islam. Itu. Jadi benda-benda begini kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Itulah benda yang saya selalu pesan itu. Dan bukti Imam Bukhari ini tidak terpengaruh, dia tak ambil riwayat Abdul Razak tadi. Padahal kalau nak kira dalam kitab-kitab banyak yang disebut oleh ulama tu. Tetapi ialah sekadar ada sebut sejauh mana dari segi kita boleh pegang itu. Adakah boleh dipertanggungjawabkan riwayat itu sahih ke tidak? Jawabnya riwayat itu tidak sahih. Terutamanya kalau Syiah meriwayatkan hadis yang menyokong fahamannya, itu kita tak boleh terima. Walaupun riwayat-riwayatnya yang lain yang tidak menyokong diterima oleh ulama. Tetapi riwayat yang menyokong fahamannya, yang melaga-lagakan antara sahabat dengan sahabat, yang menampakkan buruk sahabat itu dan sahabat ini, itu kita tak boleh terima. Sebab dah maklum dah Syiah ni memang benci kepada sahabat. Maklum dah. Kita tak boleh terima. Salah satu contohnya di sini. Imam Bukhari sendiri pun tak pakai. Kalau Imam Bukhari pakai, nescaya musian. Sedangkan berapa banyak dalam nuskah tadi kita dah sebut dah. Al-Asil dia kata, yang kita bacanya dengan guru kita gitu. Tak ada yang lain. Musalliman. Tapi musalliman pun mestilah dipakai dengan makna yang pertama tadi. Kalau makna yang kedua, masih kabur. Tak jelas. Terima. Terima apa? Tidakkah ada sebut selepas itu? Musalliman fi Aisyah. Jadi fi sya'niha. Sya'niha tu sya'ni Aisyah lah. Jadi terima apa yang disebut tentang Aisyah. Maksudnya fitnah yang tersebar tu dia terima ke? Kalau macam tu, ni bercanggah dengan ayat ni. Sayyidina Ali ni ahli syurga, itu kena ingat. Dia macam mana Allah SWT kata. Tak sesuai tu. Sayyidina Ali sepatutnya berkata, ini adalah dusta ni. Fitnah semata-mata ni. Ini adalah dusta yang dahsyat ni. Sepatutnya dia kata begitu. Jangan kita duduk bercakap-cakap. Sebaliknya, terima pula. Apalagi kalau kita kata dia sebar, lagi dahsyat lah. Lagi dahsyat lah kalau kata sebar. Dan kita tidak percaya begitu. Kita tak percaya begitu. Jadi, hadis ini banyak perkara lah yang kena perhatikan. Terutama dari segi makna-makna yang diguna di situ, kena perhatilah di sini ya. Cara baca tu satu. Dan kalau baca kita ada berapa arti dia, kena tengok. Arti mana yang boleh dipakai dan yang mana tak boleh dipakai. Tak boleh dipakai itu maksudnya kalau kita terima juga, jadi nampak tak elok lah. Tak sesuai dengan peribadi sahabat itu. Sedangkan Tuhan Allah telah menyebutkan orang mukmin macam mana sikapnya. Begitu ya. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Ada apa-apa kemusykilan di sini? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, boleh tak kita berpendapat bahawa tujuan Imam Bukhari bawa hadis if ni dalam kitab Al-Maghazi ni hanya semata-mata nak menyucikan nama baik Sayyidina Ali? Sebab apa yang kita belajar, kita dah tahu punca fitnah ni berpunca daripada Abdullah bin Ubay kan. Jadi mesti awal-awal lagi Imam Bukhari menolak hadis ni. Tapi tujuan dia bawa masuk dalam perbincangan hadis ni sebab untuk menyucikan nama Sayyidina Ali. Boleh ke pendapat macam tu, Maulana? Dah hadis sebelum ni, dalam kuliah sebelum ni ikut juga ke tidak? Ada ikut. Kalau dah ikut tu, situ kira-kiranya agak jelas dah. Saya tidak nampak begitu. Kalau Imam Bukhari bermaksud begitu, bermakna dia jadi Syiah. Bukhari ni berfahaman Syiah. Kalau dia ahli sunnah,
dia tak boleh nak jaga Sayyidina Ali saja, dia kena jaga semua. Itu cara ahli sunnah. Seperti ni hadis yang kita baru baca sekejap tadi. Kalau pakai cara saya tengok, kita jaga semua tu. Dan kalau pakai cara setengah-setengah orang yang dia pakai dalam terjemahan tadi kan, yang saudara kita baca tadi, Qamaruddin tadi, dia kata Sayyidina Ali menerima. Itu bukan nak membersih tu. Itu mencemarkan Sayyidina Ali lagi tu. Mencemarkan peribadi Sayyidina Ali tu kalau begitu. Dengan sebab tu saya tak nampak. Dia semua ni dia ada kaitan dengan hadisul ifk. Bila yang pokok asal itu dah terbalik, dah roboh dah, tak ada apa. Cuma sekadar dah ada dalam kitab tu, kita bincanglah setakat mana kita boleh pergi. Selagi kita boleh bela, kita akan bela. Tapi dah kalau tak boleh bela tu kena angkat tangan lah. Gitulah. Tapi saya tak nampak lah kalau kata dia nak bela Sayyidina Ali, nak bersihkan Sayyidina Ali. Sebab di sini nampak tak bersih Sayyidina Ali. Kalau kita kata dia mengambil sikap diam pun tak kena. Sebab Quran suruh kata ni, hadza ifkum mubin. Kena kata. Orang mukmin dia kena kata. Wa qalu hadza ifkum mubin. Dan orang mukmin kena kata, ni yang kedua ayat 16 ni. Dia kena kata, subhanaka hadza buhtanun azim. Bagaimana dia mengambil sikap berdiam diri? Situ. Kalau kita ambil paling ringan, paling baik pun tak sedap juga. Tak sesuai dengan Sayyidina Ali. Kalau kata musallaman, ya. Boleh. Dan itu ada pun nuskhah yang baca dengan sirah maf'ul, isim maf'ul begitu. Musallaman. Kalau yang tu lebih selamat sebenarnya. Sayyidina Ali selamat, mana tidak terlibat. Tapi kalau kita masih pakai hadis if sebelum ni, memang Sayyidina Ali ada kata begitu pun seseolah secara tidak langsung dia mengisyaratkan kepada Nabi dia cerai saja. Aisyah tu perempuan bukan seorang. Jadi di mana bersihnya Sayyidina Ali? Itu masalahnya. Selagi kita boleh bela, kita boleh kemukakan yang terbaik, kita kemukakan. Gitulah sikap saya begitu. Kena amanah. Tapi ulama-ulama ada sebut, Imam Bukhari bawakan hadis Hisham bin Yusuf ini sebenarnya dia nak tolak pendapat riwayat Abdul Razak daripada Ma'mar. Sedangkan ini anak murid Ma'mar juga. Anak murid Ma'mar ni tak ada pun sebut musi'an. Kalau sebut musi'an tu memang teruk lah. Memang teruk. Jadi kalau kita kata Abdul Razak itu Syiah, dan dia meriwayatkan musi'an, dan dia pakai dengan makna kedua-dua makna tadi, itu bukan maknanya dia membersihkan Sayyidina Ali itu. Dia memburukkan Sayyidina Ali lagi. Mana Sayyidina Ali teruk, Aisyah pun teruk, semua kena teruk. Itu tak boleh. Sikap ahli sunnah tidak begitu. Ada lagi? Silakan. Terima kasih Maulana. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya nak tanya. Yang ada dua pendapat khilaf tu, kalau kita nak pakai dua-dua tu boleh tak? Ada masa kita pakai tu, ada masa kita nak pakai satu lagi. Yang mana bukan, tu? Yang tajuk ni Jami' Tarmizi kan? Yang kalau kata macam hari ni kalau kata muntah tu dia ambil wuduk kan? Kata satu lagi tak payah ambil wuduk. Jadi kita nak pakai dua-dua. Kadang-kadang kita pakai yang tu, kadang-kadang kita pakai yang tu. Kita sendirilah maknanya. Boleh. Kalau boleh. Kita pakai dengan arti istihbab, elok saja ambil wudu, bukan mesti, bukan sampai terbatal wudu. Kalau kita pakai yang terbatal, memang terbatal lah. Bukan masalah elok, memang kena ambil wudu. Sebab terbatal wudu. Kita sendiri elok pilih mana-mana satu lah pendapat tu. Terpulang masing-masing. Ada semua tu, ada yang macam ni. Kalau macam Imam Syafi'i ke, Imam Malik ke, mereka kata tak perlu pun berwudu. Kalau lah nak pakai juga wudu dengan makna wudu lughawi, yang ni berkomo-komo lah, membersihkan mulut gitu saja. Nak kata batal wudu, tidak. Tetapi di sana ada yang mengatakan batal. Itulah khilaf. Sebab itu kita kalau macam sebelum ni kan yang kalau cium batal, kalau cium tak batal. Jadi kita sendiri kita nak pakai
Ada masa kita pakai hak tu, ada masa kita pakai yang tu. Apa kau memang nak kalau macam tu? Kalau macam tu bermakna kita menganggap tidak apa ni, bukan masalah batal, cuma elok saja ambil, begitu. Kau memang batal. Tak boleh kena ambil satu. Kalau kata tak batal, tak batal lah. Cuma makna pendirian kita bila orang lain buat. Kalau orang lain buat, dia nak buat hak tu pun tak apa, dia nak buat hak tu pun tak apa. Tapi kalau kita pilih yang kita yakin lah. Yang kita yakin, yang memudahkan kita misalnya. Gitu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya juga pasal Jami' Tirmizi batal wudu kena cium tu lah. Cium. Ya. Misalnya bukan isteri. Seperti anak murid kau lain macam Tina dengan tok guru dia ke, ataupun adik-beradik akak ke, batal ada wudu. Mengikut orang yang begini, mengikut orang yang kata tak batal tu, dia kata tak batal semua. Cuma masalah bila sentuh orang lain tu dosa lah. Salah. Salah, tapi wudu tak batal. Orang yang kata tak batal tu. Yang kata batal tu tak kira isteri pun batal. Ya, gitu. Bab sebelum ni kan, bab sebelum ni. Yang hari ni kita bincang tentang muntah tadi tu. Muntah, ya. Beres. Ya. Silakan, ada lagi yang lain? Silakan. Ini Hafid Ibnu Al-Qayyim. Saudara Ibnu Al-Qayyim tu. Dengar ke tidak? Tak dengar. Okey, tak apa. Siapa lagi nak tanya? Ada kemuskilan ke? Sama ada yang Tirmizi tadi ataupun yang baru sekejap tadi? Silakan. Tak ada. Kalau tak ada, saya nak tutup lah. Saya nak tutup lah. Jadi, waalaikumsalam. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Siapa ni? Kamarudin. Ya. Silakan. Saya ada buka buku Sunan Tirmizi ni. Terjemahan siapa kan? D.R.S. Moh Zuhri ni. Dalam terjemahan mana? Dalam terjemahan dia Indonesia mana? Saya rasa itu terjemahan dia cakap Rasulullah muntah lalu beliau berbuka dan berwuduk. Maulana translate tadi kata berwuduk saja. Di sini tulis muntah dan berwuduk. Tak kena tu. Macam mana Maulana? Di situ tadi memang muntah dan berwuduk terus. Kalau muntah dia berbuka dahulu, itu dalam bab puasa. Dalam Tirmizi juga, dalam puasa di bawah Kitabus Siyam, kitab puasa baru ada yang tu. Kalau di sini dia tak ada. Dia ada fatawaddu'a saja. Itu silap tu kalau ada fa'aftara. Silap. Sepatutnya tidak ada. Di dalam Tirmizi yang ada fa'aftara itu di bawah Kitabus Siyam, kitab puasa, berkenaan dengan puasa. Tadi saya dah tunjuk dah juga yang tu pun. Di sana ada komentar Imam Tirmizi. Kat sini memang dah ada fa'aftara mana? Ya, macam mana? Ya. Itu silap. Ya, dapatkan. Mungkin dia ambil sana, taruh sini ya. Mungkin tak? Wallahu alam, tak tahu. Okey. Itu silap. Kalau tambah di situ bermakna tak boleh jadi bukti lagi. Kalau tak ada tu baru boleh buat bukti. Sedangkan dia nak buat bukti untuk terbatal wuduk tu, sepatutnya tak ada lah. Sepatutnya tak ada fa'aftara tu di situ. Sini memang ada fa'aftara. Itu silap lah. Okay. Ya, saya rasa setakat itulah dulu ya untuk hari ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.